Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera sekali lagi. Dan saya Masa Bayu ingin menyambung lagi sesi yang ketiga, episod yang ketiga dalam topik berkait tentang COVID-19 dan Imam Mahdi. Tuan-tuan dan perempuan, macam mana dengan suasana hari ini? Bagaimana dah ikut tak ikut apa yang telah saya berikan panduan semalam, jaga kebersihan ya, kerana kita tidak ada cara lain, kerana dia datang secara natural, maka kita kena kembalikan dengan secara natural. Tak ada ubat lagi yang boleh kita ceritakan kerana dunia masih lagi dalam keadaan yang belum menemui ubat atau penawar kepada COVID-19 secara klinikalnya, secara ikut peraturan WHO. Maka kita balik kepada natural sebagaimana yang telah saya katakan semalam. Kita kena kembali kepada diri kita, bersihkan diri kita. Jadi semoga pencerahan-pencerahan yang telah saya kupaskan, kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan pada dua episod yang lalu telah dapat membuka sedikit ruang, ya, membuka lagi, dalamkan sikit lagi diri masing-masing dalam saat sedang PKP ni, ya, ataupun lockdown, di mana kita tidak dapat bergerak ke mana-mana dan kita ada masa yang begitu panjang yang Allah berikan untuk kita menghadap diri kita sebenarnya, lihat cermin, ambil cermin. Dari situ kita akan dapat mula mengesan dan memahamkan selama ini kita abaikan diri kita, selama ini kita tinggalkan diri kita, kesunyian tuan-tuan dan perempuan. Kita rasa kita sunyi, kita cari kawan-kawan, kita cari hiburan di luar. Tetapi hakikatnya diri kita terabai dan tanpa kita sedar. Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang tuan-tuan dan perempuan. Allah berikan kita suatu tanda, Allah berikan kita suatu situasi yang sebenarnya inilah nikmat daripada Allah. Dia berikan kita ruang. Dia belum ambil nyawa kita tuan-tuan dan perempuan. Dia belum ambil lagi jasad kita. Dia belum ambil lagi segala-galanya yang telah dipinjamkan kepada kita. Dia hanya ambil satu perkara sahaja, iaitu kebebasan kita keluar berhubung dengan yang lain-lain, kebebasan kita bergerak ke mana-mana. Itu saja yang diambil. Dia belum ambil nyawa kita lagi. Kenapa? Kerana Allah masih kasih dan sayang kepada hamba-hambanya dan diberikan kita satu ruang waktu untuk kita mula muhasabah, mula melihat, mula menilai di manakah sebenarnya perkara-perkara yang telah kita abaikan selama ini yang menyebabkan kita jauh daripada realiti, jauh daripada hakikat yang sebenarnya tentang diri sendiri. Kita duduk dalam keadaan bersangka-sangka, kita duduk dalam keadaan yang penuh dengan hasad-hasad, haloba, fitnah. Walaupun mungkin kita katakan bukan kita yang memulakan fitnah, atau mungkin kita kata kita tidak terlibat dengan fitnah itu secara langsung, tetapi secara tidak langsung kita telah menjadi sebahagian daripada golongan-golongan majoriti, golongan-golongan yang telah pun dinaungi, telah pun diliputi dengan segala macam kekotoran, sama ada pada fizikal maupun dari segi kekotoran rohani. Tuan-tuan dan perempuan, lihatlah di sekeliling kita. Bila saya tekankan tentang kekotoran tu, apa juga yang mendatangkan keburukan kepada tubuh badan, maka itulah yang disebahkan kepada kekotoran. Apa juga perkara yang kita lakukan yang akan mendatangkan kesan buruk kepada diri kita, sama ada dari segi aspek fizikal kita yang luar ataupun yang dalam, maka itu otomatiknya adalah asasnya balik kepada perkara yang negatif, perkara yang bermula daripada persoalan kekotoran. Bukanlah kekotoran itu atas istilah macam kita ambil makanan daripada tempat buang sampah, ya, ataupun kita lihat sesuatu yang dikatakan seperti najis itu kotor. Tetapi kekotoran ini ambil istilah saintifiknya, ya tuan-tuan dan perempuan. Kerana bercakap dengan saya akan sentiasa membawa tuan-tuan dan perempuan kepada practicality, berfikir secara waras, secara fakta, berhujah dengan membawa fakta-fakta yang khusus yang tidak boleh ditolak, maka itu dinamakan saintifik. Maka hujah saya sentiasa akan saya bawa dengan pendekatan saintifik. Bila sebut saja kekotoran, kalau kita nak hitungkan jenis-jenis kekotoran itu begitu banyak, macam-macam yang kita boleh sebut itu kotor, ya, haiwan yang kotor, najis dan macam-macam. Apa juga itu semua kita boleh senaraikan, malah beribu, berjuta. Dan kita takkan mampu nak mengingati semua ni tadi. Maka Allah berikan kita akal dan fikiran secara
nisbah keseluruhan tu balik kepada satu saja. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Bila sebut kekotoran, maka kita kembalikan kepada satu perkara yang memudaratkan diri kita. Ya. Memudaratkan diri kita, itulah kekotoran. Memudaratkan diri kita kekotoran dari segi aspek fizikal, maka kita akan ditimpa penyakit dan kita akan sakit. Ya. Maka penyakit ini ada dua, penyakit jasad dan penyakit jiwa, penyakit hati. Maka apabila kita ditimpa dengan kekotoran pada hati kita, maka kita akan sakit hati dan sakit jiwa. Maka kita akan jadi manusia yang tidak pernah ada ketenangan, ketenteraman, keharmonian di atas muka bumi, dan kita akan menjadi makhluk yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, malah ditolak oleh mana-mana makhluk yang lain. Maka itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil pendekatan secara fakta. Kita keluarlah dari kita daripada segala kekeliruan. Saat ini dah sampai. Maka bila saya sebut saja kekotoran, maka kekotoran itu nisbahnya adalah perkara yang mendatangkan impak negatif kepada diri kita. Ambil itu saja. Contoh yang paling mudah, jika kita merokok, apakah kesan dia kepada tubuh badan kita? Jika kesan itu mendatangkan kebaikan kepada tubuh badan kita, atau faktanya sebenarnya akan mendatangkan kerosakan kepada tubuh badan kita, maka itu jelas-jelas adalah kekotoran. Bila itu kekotoran, maka itu perkara yang akan mendatangkan kerosakan kepada diri kita. Maka inilah yang saya maksudkan. Kita nak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kita sendiri juga terlibat di dalam perkara yang sama. Mungkin kita tidak membuat kekotoran dari segi aspek yang lain, tetapi kita juga melakukan kekotoran daripada aspek yang lain pula. Contohnya macam saya katakan tadi, kita merokok. Ya, kita kata kita yang merokok. Kita tak kena-mengena dengan orang lain. Tapi kita lupa, jasad kita, tubuh badan kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga. Makin mana janji kita kepada Allah untuk kita menjadi hamba Dia yang beriman dan bertakwa, yang mengikut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap perjalanan kita, yakni menjaga diri kita selamat daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, dan mengikut semua perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kembali kepada jalan yang selamat, menuju tempat yang selamat, yakni sampai ke syurga. Kerana syurga tempat yang bersih tuan-tuan dan puan-puan, syurga tempat yang indah, ya. Syurga tempat yang tidak ada kekotoran, syurga adalah tempat yang penuh dengan keindahan. Maka untuk kita mencari jalan, membuka pintu syurga, maka pasti kita kena mengenal apa itu kotor dan apa itu bersih. Maka sebagaimana yang saya katakan dari awal, 2 hari yang lepas saya dah buatkan video ni, dan semalam saya terangkan dengan lebih perinci, tidak ada cara lain, kembalikan diri kita kepada kebersihan. Barulah kita dapat menghubungkan diri kita, kerana hari ini saya juga akan menyambung kisah yang sama dan kita membawa perhubungan di antara COVID-19 dengan Imam Mahdi. Maka bila sebut saja tentang Imam Mahdi, balik sekali lagi kepada persoalan faktanya, realitinya, ikut perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka kita akan kenal dan kita akan dapat bersama dengan Imam Mahdi. Maka hari ini apakah yang ingin saya sambung? Tuan-tuan dan puan-puan masih tertunggu-tunggu lagi kan? Apa yang saya nak sampaikan pula pada hari ini? Jadi saya tidak akan membawa tuan-tuan puan-puan melayang-layang lagi, terbang lagi ke sana ke sini untuk memikir-mikir perkara yang tidak jelas. Saya akan bawa tuan-tuan perempuan kepada perkara yang sangat jelas, perkara yang akan membawakan kita kepada realiti tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman. Maka balik kepada persoalan COVID-19, untuk siri yang ketiga ini saya bercerita tentang sifat COVID-19. Ya, semalam saya dah ceritakan dia itu apa, hari ini saya ceritakan sifat dia sebenarnya. Dan sifat dia itu kita boleh kaitkan dengan Imam Mahdi. Apakah sifat dia COVID-19? Dia adalah satu sifat yang membawa nilai kepada dominan faktor. Dominan faktor maksudnya dia akan menjadikan diri dia sebagai pihak ataupun sistem yang utama. Bermakna dia tidak peduli. Dia tidak akan kisah ke mana dia pergi, asalkan dia menjadi dominan.
Dia akan menjadi pihak yang utama dalam sistem yang sedia ada. Contoh kalau dalam satu masyarakat, dia sampai kepada masyarakat itu, mula-mula dia adalah minoriti. Dia hanya kecil sahaja. Tetapi apabila dia sampai ke situ, dia akan menjadi majoriti. Dia berkembang membiak, dan bila dia membiak, akhirnya masyarakat itu dia kuasai. Dia kuasai dan akhirnya pola masyarakat, pola hidup masyarakat, cara sosial masyarakat, buah fikiran ataupun kebudayaan masyarakat tersebut akan dipengaruhi oleh virus ini tadi ataupun oleh COVID-19. Apabila itu berlaku, penyesuaian diri kepada masyarakat itu akan mengambil masa, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan memerlukan satu tempoh dan akhirnya tanpa dia sedar, yakni masyarakat dia yang saya masukkan itu tadi, ia telah berada dalam lingkungan yang dikawal oleh dominant factor. Inilah sifat yang asas kepada COVID-19. Dia mempunyai sifat yang sentiasa menjadi tuan. Dia tidak akan duduk pada proses hamba. Dia tidak akan duduk pada proses yang sentiasa meletakkan diri dia melihat kepada kepentingan yang lain, ataupun dia melihat bahawa dia adalah antara yang dijadikan, yang mana dia perlu juga menerima hakikat ada yang lain di sekeliling dia. Tetapi dalam konsep COVID-19 ini karakteristik ya. Dari segi aspek karakteristik, kena faham. Dari segi saintifiknya, kita kena mengenal terlebih dahulu pola. Bila kita kena mengenal pola ataupun pattern bagi setiap sesuatu, kita akan dapat kenal karakter dia. Bila kita kenal karakter dia, kita akan dapat pula proses dia. Bila kita dapat proses dia, maka kita akan dapat aplikasi dia. Bila kita akan dapat aplikasi dia, maka kita akan kenal attitude dia ataupun sikap dia sebenarnya bagaimana. Maka ini yang saya katakan tadi, sifat yang ada pada COVID-19 adalah dominant factor dia adalah keutamaan. Maka dia akan sentiasa berada pada proses tuan sahaja. Dia tidak akan datang kepada proses hamba. Okey, bagaimana saya nak terangkan lagi dalam konsep tadi? Maksudnya COVID-19 ini tidak ada satu nilai-nilai yang memberikan kelebihan ataupun memberikan ruang kepada yang lain. Sebab tu apabila dia masuk dalam tubuh badan manusia, dia akan mengambil semua bahagian yang ada dalam tubuh badan manusia tanpa dia meninggalkan sedikit bahagian pun kepada yang lain. Maka dia akan pergi, dia akan masuk dalam setiap bahagian, dan keutamaan dia akan pergi kepada ruang yang bertepatan dengan karakter dia. Apakah karakter dia? Dalam konsep alam teologi, dalam alta medics ya, kita sebut sahaja tentang COVID-19, dia adalah unsur yang sentiasa bergantung kepada 4 unsur utama yang Allah jadikan kepada makhluk, iaitu api, air, tanah dan angin. Maka apabila kita lihat kepada COVID-19 berdasarkan alam teologi ya, ini jangan cuba nak dikaji pula dari sudut konvensional, bukan perentangan ya, bukan ada menyalahkan sebagaimana saya selalu sebut perkara ini, kerana selalu salah faham bila saya sebut, masing-masing kadang-kadang terus memberi komen kepada ilmu konvensional dengan alam teologi. Berbeza tentang alam teologi dan juga konvensional. Jadi setiap kupasan saya adalah alam teologi. Jadi balik kepada yang tadi, apa yang akan berlaku adalah dia akan menjadi suatu proses yang akan meletakkan diri dia ke depan. Dia tidak akan meletakkan diri dia di belakang. Dia akan sentiasa memastikan yang lain akan ikut akur kepada diri dia. Maka karakter dia, pattern yang dia miliki itu sangat bertepatan dengan unsur, iaitu unsur api. Maka apabila dia duduk pada unsur api, dia akan membakar, dia akan mula kerana dominan dia api. Maka bila dia pergi kepada satu ruang, dia akan mengikut darah. Kerana api dalam tubuh badan manusia adalah dominan darah. Ya, sebab tu dalam tubuh badan manusia ini, dari segi anatomi alam teologi, darah itu adalah dominan api. Sebab tu darah itu panas. Ya. Kemudian dia ikut darah, maka penyakit yang dikatakan COVID-19 ini, dia akan mengikut vein, mengikut urat-urat yang laluan darah, dan akhirnya dia sampai kepada satu ruang yang menyebabkan dia berkembang dengan laju. Kerana harus kita ingat, dalam unsur yang 4, apabila ada api, maka dia perlukan angin. Maka angin ini tadi yang akan memberikan dia kekuatan lebih lagi. Sebab itu kalau kita ada api, kita tiupkan dengan angin, dia akan lebih merebak. Maka dia akan berada di satu ruang di dada manusia, dia akan menghinggap di situ dan dia akan berkembang di situ. Dia tak berkembang di lutut, dia tidak berkembang di perut, dia tidak berkembang tempat lain, dia akan pergi ke dada. Maka di dada itu adalah ruang angin.
maka api perlukan ruang angin. Ini konsep dalam teologi tuan-tuan dan perempuan. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin latar belakang perubatan alopati, mungkin latar belakang perubatan barat, mungkin ini sikit sebanyak boleh ambil sebagai satu input untuk membuat kajian dalam bidang tuan-tuan dan perempuan. Tak salah ya. Saya hanya memberikan input-input yang mungkin dijadikan sebagai satu lagi asas untuk membuat kajian yang sangat kritikal pada saat ni. Jadi itulah sifat COVID-19. Dia ada bertempat, dia ada bekas dia, dan dia ada sifat dia yang khusus, dia dominan. Jadi bila dia masuk dalam tubuh badan manusia, dia dominan. Dia dah tak peduli yang lain-lain dah. Tetapi untuk dia sampai kepada keadaan itu, dah saya terangkan semalam, dia perlukan environment, dia perlukan suasana yang bersesuaian, bertepatan dengan karakter dia. Maka bermakna jika itu berlaku kepada kita, sesiapa pun manusia hari ini, pertama sekali jangan jadikan diri kita sarang kepada COVID adalah dengan memastikan kita sentiasa bersih. Sentiasa pastikan diri kita jangan mengambil ataupun melakukan sesuatu, makan dan berbagai-bagai lagi yang akan mengakibatkan tubuh badan kita menjadi penuh dengan toksin-toksin, kotoran-kotoran yang akan menambah beban lagi kepada sistem tubuh badan apabila datangnya COVID-19. Maka sebab itu di dalam konsep pendekatan yang ingin dijelaskan, untuk kita memahamkan apabila datangnya api, maka lawannya adalah air. Maka air itu bukanlah nak menyembuhkan penyakit COVID-19 bagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan. Dia katakan minum air suam, dan ramai yang ketawakan dia, ramai yang gelakkan kat dia, kata dia macam-macam tanpa kita berfikir. Itu sebab kenapa penting balik kepada saintifik, balik kepada realiti. Belajar dulu, jangan terus hentam, buang sifat-sifat begini, diam dulu, kaji dulu. Maka apabila minum air, bukan air itu menyembuhkan penyakit COVID-19. Betul apa yang beliau cakap itu, tetapi bukan menyembuhkan COVID-19, penyakit-penyakit itu, tetapi membantu tubuh badan manusia supaya tubuh badan manusia dapat unsur yang boleh menyejukkan apabila dominan api datang dalam tubuh kita. Maka nak lawan api, lawan dengan air. Tiup dengan angin, dia makin marak. Maka kita perlukan air. Maka itu perlukan air yang banyak dalam tubuh badan untuk menyejukkan proses yang pertama, iaitu menyejukkan badan kita terlebih dahulu. Yang keduanya, air itu berperanan untuk memastikan dapat membawa keluar COVID-19 ini daripada tubuh badan melalui kencing kita, melalui najis kita nanti. Jadi kalau tidak ada air yang cukup dalam tubuh badan, maka kita tidak dapat menghentikan bila dia dah mati ataupun dah berhenti dengan air. Contoh dia sejuk, bila api dah mati dengan air, dia meninggalkan kesan kan, dia meninggalkan macam kalau api terbakar, dia tinggalkan habuk dan sebagainya. Maka habuk-habuk ni kan duduk dalam badan, maka dia perlu keluar. Maka itu peranan yang kedua yang ada pada air untuk mengeluarkan toksit-toksit di dalam badan. Jadi jangan kita kata orang bodoh, jangan kita kata orang biol, kata kita tak betul. Sedangkan kita sendiri pun tak tahu hakikat bagaimana sistem badan manusia bekerja. Yang dah ada peringkat doktor tu, yang dah ada degree doktor, jangan kita sombong dengan kita punya keupayaan. Ilmu Allah ini maha-maha luas. Jadi itulah hari ini, zaman ni, waktu ni Allah berikan kita pengasingan supaya kita muhasabah diri, rendah diri, berilmu ni rendah diri, bukan nak tuding siapa hebat, siapa pandai. Maka apa juga pandangan pada sesiapa, kita kena dengar dahulu, fikirkan, rujuk pada Al-Quran, lihat betul-betul, tidak Allah jadikan sesuatu itu sia-sia. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Boleh mencerap tak sedikit sebanyak apa yang saya nak sampaikan ni? Okey, tapi jangan salah faham ya, saya tak kata air menyembuhkan COVID-19, nanti saya pula diviralkan masuk dalam media, sudah jenuh saya nak menjawab. Air membantu sistem tubuh badan berfungsi dengan baik. Kalau kita tak minum air dalam masa 3 hari, apa jadinya? Jadi ini konsep kita kena faham ya. Okey, kalau itu dah jelas, jangan viralkan yang saya katakan air pula menyembuhkan COVID-19. Apa yang saya nak ceritakan adalah hubungan sifat yang ada pada COVID-19 adalah dominan. Maka itu yang harus kita faham. Bila dia dominan, mesti ada lawan dia non-dominan. Bila non-dominan, artinya sifat itu tadi, satu suka jadi tuan, satu lagi mesti lawan sifat dia menjadi hamba. Maka di situlah datangnya sifat kepada
Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Mahdi membawa sifat dia sebagai hamba. Dia tidak pernah membawa diri dia sebagai tuan. Dia tidak pernah meletakkan diri dia sebagai orang yang berada di depan. Dia sentiasa merasakan diri dia di belakang kepada yang lain. Imam Mahdi bukan manusia yang duduk di depan, tuan-tuan dan puan-puan. Nak cari Imam Mahdi, carilah di kalangan mereka yang berada di belakang kelompok-kelompok manusia yang ada pada hari ini. Dia tidak akan ada di kelompok ramai dan dia di depan. Sebab apa? Yang saya dah bawa tadi, COVID-19. Fahamkan analogi dia kat situ. Fahamkan dia punya proses tu tadi. Metafor dia macam mana. Bila sebut tentang COVID-19, dia suka ke depan. Dia dominan. Dia nak jadi yang utama. Maka apabila kita kaitkan dengan Imam Mahdi, dia sentiasa nak jadikan diri dia hamba, di belakang. Dia tak nak jadi yang utama. Suruh dia jadi Imam Mahdi pun dia kata dia tak nak jadi Imam Mahdi. Kenapa? Itu sifat dia. Maka lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi adalah satu sosok yang tidak akan menonjolkan diri dia macam mana kebiasaan yang kita lihat pada hari ini. Bila kita lihat orang itu cepat sangat menonjolkan diri dia, cepat sangat menunjukkan bahawa dia ada pengetahuan, cepat sangat menunjukkan bahawa dia seolah memiliki kelebihan, maka dia sama dengan COVID-19. Hati-hati, nanti dia bakar dada, tuan-tuan dan puan. Bila dia bakar, sesak nafas, masuk ICU, silap hari bulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah balik kita kepada Allah. Balik dengan keadaan yang Allah terima dengan redanya, alhamdulillah. Balik dengan keadaan tak jelas, susah nak jawabkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ambillah kisah yang saya nak sampaikan ini sebagai satu santai ilmu, bicara ilmu yang membuka diri kita kepada realiti. Sekali lagi, saya selalu sebut realiti. Kerana nak membuat cerita ni bukan boleh sekadar cerita-cerita dongeng, bukan boleh nak mereka-reka cerita. Saya kena bawa secara saintifik, saya ceritakan secara nak perinci teknikal tentang COVID-19. Nanti jadi pening sangat. Tetapi saya kena ceritakan sedikit teknikalnya dan kan saya kaitkan pula dengan sosok Imam Mahdi. Ini cerita akhir zaman kan, tuan-tuan dan puan-puan. Versi saya kan berbeza daripada versi-versi yang lain. Bukan versi yang lain tu tak bagus. Tengok jugalah video di YouTube tu banyak lagi tentang Imam Mahdi. Tentang YouTube Masa Bayu. Inilah versi dia. Inilah cara dia. Maka balik kepada tadi, Imam Mahdi mempunyai sifat yang bertentang dengan COVID-19. Maka kita hari ini kita dah boleh melihat bahawa saat inilah kita dapat mencari siapakah dia, Imam Mahdi, dengan sifat dia. Ya, ini sifat dia. Dia tak menonjol diri, dia tak keluar, dia tak akan tunjuk diri dia kepada sesiapa. Dan dalam satu kelompok, maka ketika kita nampak kelompok yang besar ada ketuanya tu, itu bukanlah Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi tak akan membawa diri dia sebagai ketua dalam saat dia wujud. Maka bila kita lihat dari situ, COVID-19 dia akan datang ke satu tempat, macam saya katakan tadi, datang daripada satu bahagian ke satu bahagian. Dia migrate, berhijrah. Dia hijrah juga, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi berhijrah, virus pun berhijrah. Dia hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada seseorang kepada seseorang. Dan bila dia berhijrah, dia kuasai tempat tu. Dia terus kuasai tempat tu. Dan yang masalahnya, dia pergi ke situ, dia akan merosakkan tempat tersebut, musnah tempat tersebut. Bukan hanya dia akan musnah, bahkan host dia juga akan musnah. Berarti bila host dia dah musnah, contohlah virus COVID-19 ni, yang namanya virus COVID-19 A lah, sebab banyak kan, hingga kepada Abu contohnya. Maka Abu daripada yang sihat dia menjadi sakit dan dia berubah. Kenapa? Kesan daripada simptom daripada COVID-19 ni dah menguasai dia, dan akhirnya lemah-lemah Abu matilah kerana masalah yang dia hadapi dengan COVID-19. Bila Abu mati, sarang dia, maka COVID-19 yang ada dalam tu pun musnah. Maka secara tak langsung dia utamakan diri dia, dan dalam masa sama dia musnahkan tempat di mana dia berlindung, dan dalam masa sama dia musnahkan diri dia. Berbeza dengan sifat yang ada pada Imam Mahdi. Bila dia datang dalam satu masyarakat, dia datang dalam satu tempat, dia berhijrah,
dia tidak menguasai tempat tu, dan dia tidak menyebabkan manusia di situ didominankan oleh dia, tetapi dia telah membawa manusia di situ menjadi satu masyarakat ataupun satu sistem yang sehat. Kalau tadi COVID datang jadi sakit, Imam Mahdi datang jadi sehat. Masyarakat menjadi sehat, masyarakat menjadi makmur, masyarakat menjadi kuat. Berbalik dengan COVID-19, masyarakat tu jadi lemah. Kalau individu, dia jadi sakit, dia mati. Tapi kalau dalam datang konsep yang ada pada Imam Mahdi, dia datang kepada orang yang sakit menjadi sihat, orang yang sihat bertambah-tambah sihat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak cakap banyak ni pun nanti makin lama-lama makin tuan rasa dan puan-puan rasa macam terlalu begitu banyak melankoliknya, begitu banyak falsafah-falsafah, kiasan-kiasan. Kerana dalam konsep kita memahamkan alam teologi yang saya terangkan pada saat ini dan sebelum-sebelum ini, sentiasa mempunyai bahasa-bahasa yang penuh dengan kiasan-kiasan kerana suruh kita berfikir. Maka begitulah dalam konsep asas memahamkan COVID-19, memahamkan tentang Imam Mahdi. Sifat dia bertentang, dan apabila sifat bertentang, kita akan dapat mengenal dengan lebih jelas. Maka daripada situ, langkah yang seterusnya apa yang perlu kita buat? Ni saya dah cerita dah ni. Saya dah panjang lebar menyampaikan perkara ini. Maka apakah yang akan berlaku lagi selepas ni? Maka tanggungjawab kita pula sebagai individu, sebagai pemilik, pemegang amanah daripada Allah, yakni tubuh badan kita, untuk berhijrah. Sama ada nak hijrah kepada COVID-19 atau berhijrah kepada Imam Mahdi. Bukan kerja Imam Mahdi nak pegang tangan kita, tarik kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai manusia atas muka bumi Imam Mahdi nak pegang tangan, tarik seorang-seorang. Dia hanya memposisikan diri dia di satu koordinat. Dia memposisikan diri dia di satu tempat, yang mana kita yang kena berjalan, kita yang kena menuju ke tempat tersebut di mana dia sedang menanti kita. Maka inilah yang harus kita faham. Bila kita dah tahu sifat COVID-19, maka kita akan faham sifat Imam Mahdi. Maka bila kita dah faham kedua-dua keadaan tersebut, maka tanggungjawab itu sampai kepada kita. Apa dia? Membuat pilihan. Maka bila itu ditanya, kalau saya tanya dengan 10 orang angkat tangan, semua kata pilih nak pergi Imam Mahdi. Itu pasti. Tanya 1000 orang, saya tanya 1000 orang angkat tangan, semua nak pergi pada Imam Mahdi. Semua akan jawab macam tu. Mana ada orang yang bila ditanya nak masuk syurga neraka, dia kata nak masuk neraka? Ada jumpa orang macam tu? Kan? Tak ada manusia yang nak masuk neraka, semua nak masuk syurga. Tetapi persoalannya, kenapa kita bincangkan, kita bicarakan hakikat daripada kisah-kisah ini, adalah untuk memahamkan tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri. Ianya tidak akan berlaku macam bola bergolek-golek sampai, bukan datang melayang-layang macam pipih melayang-layang sampai dekat kita, jatuh ke riba kita. Kita kena berjalan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena melangkah menggunakan tulang 4 kerat kita, menggunakan kaki kita, menggunakan panca indera yang Allah berikan kepada kita untuk berjalan menuju kepada Imam Mahdi, ataupun kita berjalan menuju kepada COVID-19. Kerana kita, sebagaimana yang saya terangkan tadi, sentiasa akan menyatakan bahawa kita sebenarnya adalah manusia yang akan bawa diri kita kepada Imam Mahdi. Tetapi apabila kita tidak mengenal, tidak mengetahui diri kita, tidak betul-betul menyelami diri kita, dan kita menolak hakikat siapa diri kita, lalu kita tidak mengetahui sifat musuh kita, tidak mengetahui apa itu COVID-19 contohnya, maka tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita sedar, kita sebenarnya melangkah kepada COVID-19. Pada sangkaan kita melangkah kepada lokasi di mana adanya Imam Mahdi. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya kita membuat setiap sesuatu itu dengan ilmu. Kerana permulaan atas apa sekalipun, telah saya jelaskan daripada video-video yang sebelum-sebelum ini, ulang-ulang saya cakap ni,
lihatlah video-video yang sebelum-sebelum ni. Saya bercerita tentang ilmu Imam Mahdi, saya bercerita tentang peranan Imam Mahdi, saya cerita tentang posisi Imam Mahdi, saya bercerita tentang masyarakat pada zaman Imam Mahdi. Ada dalam video-video yang sebelum-sebelum ni. Tengoklah video-video tu. Saya dah terangkan, dan dalam semua video-video itu saya balikkan kepada perkara yang sama, yakni ilmu. Maka ilmu ini yang akan menentukan kita sama ada kita selamat di hadapan Allah atau kita binasa di hadapan Allah bila tiba masanya nanti. Adakah kita akan berada bersama Imam Mahdi atau kita akan menjadi kelompok yang akan menentang Imam Mahdi apabila sampai masanya nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk lebih faham, lebih memahami apa yang ingin saya sampaikan dalam suasana yang begitu sensitif pada saat ini, apa yang jelas, apa yang kita perlu fahami pada saat ini, bahawa pilihan adalah atas diri kita. Allah beri kita akal fikiran, Allah berikan kita rujukan Al-Quran, Allah dah utuskan para rasul, Allah dah utuskan junjungan besar kepada kita, yakni Rasulullah SAW, dengan memberikan kita sebesar-besar mukjizat, yakni Al-Quran, sebagai penyuluh, memberikan petunjuk kepada para nabi untuk disampaikan kepada kita dan kepada semua umat-umat manusia. Maka pilihan itu adalah pada kita untuk memilih, adakah COVID-19 yang kita dewa-dewakan tanpa kita sedar, ataupun kita sebenarnya memang benar-benar ingin kembali menjadi makhluk yang memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan tanggungjawab kita di atas muka bumi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita berada dalam suatu ruang yang sama dengan Imam Mahdi. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, sifat Imam Mahdi sangat jelas apabila kita mengenal sifat yang ada pada COVID-19. Bagaimana pencerahan saya pada hari ini? Adakah ia membuka lagi satu dimensi baru kepada tuan-tuan dan puan-puan? Adakah ia membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan melihat realiti? Atau masih lagi ingin terbang jauh, terbang dalam suatu suasana yang dikatakan suasana kayangan, cerita-cerita hebat tentang syurga, tetapi itu hanyalah sebagai gambaran, tetapi kita tidak melakukan, tidak melaksanakan perjalanan untuk menuju ke syurga, kerana ia hanyalah bayangan semata-mata, maka tidak akan ada sesuatu berlaku kepada kita, ianya kerja sia-sia. Baliklah tuan-tuan dan puan-puan pada diri sendiri, buka Al-Quran sekali lagi, buka terus. Masa dah ada ni, esok dah ditarik nikmat ni. Jangan kata lockdown ni suatu hukuman, lockdown ni suatu nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk di rumah, boleh buka buku Al-Quran, boleh membaca Al-Quran tanpa gangguan sesiapa. Jika ini juga tidak diambil, tidak dilakukan sebagai suatu nikmat, sebagai suatu hadiah daripada Allah, nikmat Allah yang mana satu lagikah yang ingin kita dustakan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan pernah jemu, saya tidak akan pernah berhenti daripada menyatakan persoalan-persoalan yang membawa diri kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan seorang ustaz, saya bukan seorang pendakwah, saya adalah manusia yang yakin wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang yakin wujudnya alam akhirat, seorang saintis yang meyakini adanya persoalan gaib, seorang saintis yang yakin bahawa adanya kiamat. Itulah saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukanlah manusia yang istimewa dengan mempunyai keupayaan terbang, mempunyai keupayaan menghilangkan diri. Saya adalah manusia yang Allah berikan keupayaan sama sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan. Allah berikan akal fikiran kepada saya. Allah berikan saya anggota-anggota tubuh badan yang perlu saya jaga, saya pelihara, yang bila-bila masa akan boleh jatuh sakit, dimakan, didominan oleh COVID-19.
Jika saya tidak menjalankan perintah Allah, saya juga akan menjadi mangsa kepada COVID-19. Maka tidak ada apa lebihnya saya, dan tidak ada lebihnya tuan dan perempuan, melainkan kita semua ni mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita ambil dan boleh kita gunakan untuk kita memastikan kita selamat dalam perjalanan hidup kita di dunia dan selamat perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Islam, ad-din, cara hidup yang memberikan kita keselamatan dunia akhirat. Maka itu yang dibawa oleh Imam Mahdi kepada kita. Itu yang sedang dinantikan oleh Imam Mahdi dari kita kepada dia. Jangan mengharapkan dia datang kepada kita. Kita kena bergerak kepada beliau. Beliau sudah pun melakukan tanggungjawab dia. Beliau telah melakukan amanah yang dia perlu lakukan. Cuma kita kata bila masa dia buat, tak nampak pun. Macam mana kita nak nampak? Sebab kita tidak berada pada posisi yang boleh melihat apa yang telah dan sedang dia lakukan. Maka itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi-sesi ini saya terangkan, sesi-sesi yang sebelum ini juga saya telah terangkan berulang-ulang kali. Kita kena bermula dengan diri kita terlebih dahulu. Maka hari ini telah saya rungkaikan sifat yang ada pada COVID-19, iaitu sifat tuan, dominan. Sifat yang ada pada Imam Mahdi adalah sifat hamba yang sentiasa menyerap dan menyusun dalam keadaan yang merendah diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin menjadi sebahagian daripada tentera-tentera ataupun masyarakat di dalam kelompok Imam Mahdi. Maka caranya tidak lain, kita kena mengenal diri kita untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ kita akan bertemu dengan hamba dia yang mulia di akhir zaman, yakni Imam Mahdi. Semoga pencerahan ini memberikan lagi kita ruang dimensi yang baru. Ulang lagi saya cakap, dimensi yang baru pada diri kita. Dan insyaAllah Allah panjangkan usia saya. Esok kita akan ada siri yang keempat. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.